Pelaksanaan projek naik taraf skim pengairan kawasan sawah padi Paya Kemat dan Matang di Telemong dijangka siap sepenuhnya Julai ini. Perinciannya bersama Muhammad Rashidi, Muhammad Isa. Silakan. Terima kasih. Projek naik taraf pengairan kawasan sawah padi Paya Kemat dan Matang di Telemong sepanjang 6.1 km itu sepatutnya siap pada bulan Mei, tetapi terpaksa ditangguhkan selama 2 bulan bagi memberi laluan kepada kerja-kerja penuaian. Projek naik taraf melibatkan peruntukan 7.5 juta ringgit oleh kerajaan pusat itu bakal memberi suntikan tambahan kepada 42 pesawah aktif di kawasan tersebut. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 1 Datuk Seri Ahmad berkata ia bertujuan meningkatkan lagi hasil pengeluaran padi pesawah. Mengikut data diperolehi, pengeluaran padi tertinggi di kawasan seluas kira-kira 116 hektar ini mampu mencecah sekitar 4.1 tan metrik per hektar semusim. Ini satu daripada dasar dari kerajaan dalam usaha kita untuk meningkat pengeluaran makanan, sekuriti makanan negara. Kita dapat lihat di kawasan ini, pesawah-pesawah begitu komited sekali. Apatah lagi ianya disertai oleh lebih 90% daripada orang muda yang di bawah 40 tahun. Beliau berkata demikian selepas memantau perkembangan projek pengairan tersebut di Telemong Hulu Terengganu. Sementara itu, Ketua Kelompok Unit Peladang Matang Omar Mat Amin berkata, ketika musim penuaian, air di sistem pengairan sawah padi terpaksa dikeringkan menyebabkan projek naik taraf terhenti seketika. Sebab kalau kerja diteruskan, petani tak dapat air, jadi kita berbincang dengan GPS dan juga kontraktor bersetuju untuk kita kontraktor berhenti sekejap selepas kita menuai. Akhir bulan April ni kita start balik projek dan kita akan berhenti untuk semusim. Siap saliran ni baru petani akan mula projek menanam. Projek naik taraf pengairan ini mendapat kerjasama sepenuhnya daripada pihak Jabatan Pertanian, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS dan Lembaga Pertubuhan Peladang LPP. Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu (Permin) diberikan tanggungjawab membangun dan menguruskan tanah industri milikan kerajaan negeri yang masih belum ditawarkan kepada mana-mana pelabur. Sebagaimana keputusan dipersetujui kerajaan negeri 29 Julai 2020, Permin dijangka menerima lot tanah perindustrian tersebut yang terletak di kesemua daerah pada tahun ini. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Perdagangan, Perindustrian, Pembangunan Wilayah dan Kesejahteraan Pentadbiran Datuk Tengku Hassan Tengku Omar, Pemin kini sudah pun menerima 72 lot tanah industri berkenaan untuk dibangunkan sepenuhnya mengikut yang telah dirancang. Bayangkan tanah yang seperti di Teluk Kalong, yang banyak tanah itu prime, tapi mereka dapat tak buat apa-apa. So rugi sebab orang nak masuk tak boleh. So insyaAllah kita dengan cara ini akan buka peluang kepada mereka players yang betul-betul serius untuk membangun kawasan itu. Dan akhirnya nanti semua kawasan ini akan diserahkan kepada Permin untuk membangun dan menguruskan. UPN akan merancang. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan dan menyaksikan majlis penyerahan pembangunan dan pengurusan kawasan industri negeri oleh pengarah Unit Perancangan Ekonomi Negeri Terengganu Samiun Saleh kepada Wakil Permin iaitu Ketua Pegawai Eksekutifnya Wan Adnan Wan Rahman. Sementara itu, Wan Adnan berkata pihaknya akan merangka kawasan perindustrian sesuai dengan mengambil kira jenis industri yang akan diusahakan pelabur. Supaya pelabur-pelabur ini dapat datang ke Terengganu melabur dan dalam masa yang sama dapat manfaat daripada kerajaan negeri. Mungkin dalam isu ini dapat mempercepatkan proses dan saya yakin komitmen kerajaan negeri membantu Permin melibatkan jawatan kuasa teknikal, pejabat daerah, tapi tanah dan sebagainya. Bila kita gemblingkan semua ini, insyaAllah. Berdasarkan rekod, negeri Terengganu mempunyai 25 kawasan perindustrian yang telah pun dizonkan. Tahun lepas, sebanyak 15.2 juta ringgit telah disalurkan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso kepada waris dan penerima faedah kemalangan, kecacatan kekal, pembayaran pencen panakat kematian dan pengurusan jenazah di negeri ini. Manakala 3,830 kes dapat diselesaikan dalam tempoh itu membabitkan ahli yang ditimpa kemalangan dan kematian.
Menurut Pengarah Perkeso Negeri Terengganu Fariha Cik Hussein, sebahagian besar pembayaran tersebut diselesaikan dengan segera walaupun dalam tempoh PKP. Ia hasil daripada maklumat orang ramai dan sesi program turun padang menerusi skuad prihatin Perkeso yang berjaya memproses segera bayaran berkaitan. Yang mana melibatkan sebanyak 3,830 kes. Ini untuk tahun lepas lah yang kita telah selesaikan untuk mereka yang telah mendapat kemalangan dan juga kematian tanpa sebarang sebab lah. Di peringkat Dong Seberang Takir, saya akan mencari satu kaedah lah. Mungkin boleh saya bawa perkara ini kepada perbincangan kepada kerajaan negeri untuk bagaimana memudahkan untuk mendaftar dan juga mencarum. Mereka ditemui selepas menghadiri penyampaian faedah kepada ibu bapa Allahyarham Syahrizal Muhammad, bekas pekerja sebuah syarikat gali minyak tempatan bersama skuad prihatin Perkeso Negeri Terengganu. Paparan itu tadi mengakhiri bahan berita dari Terengganu. Kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri. Baik, terima kasih. Seterusnya kita ke